Okay. Dah. Betul tu. Okay. Okay, thank you Pajan. Kau ni semua benda bagus Pajan. Berita semua sampai. Kau pandai betul kan. Tapi itulah. Aku malas cakap dengan kau dah. Ni. What is Forex? Kita akan settlekan what is Forex dan kita akan settlekan SNR. Lepas tu kita akan go topik first kita akan pergi OHLC. Lepas tu kita akan pergi SNR. Lepas tu kita akan ke time frame. And then last kali entry. So basically kalau saya tak kalau nak explain ni je yang penting sebenarnya. Ni bagi saya ni dua ni penting. Dua je penting kalau nak explain lah. Kalau nak tu, tapi kita kena explain semua juga. Sebab itulah namanya belajar kena ada tertib. So okay, so kita start dengan what is Forex. What is Forex? What is Forex? Forex, ni Forex adalah penukaran mata wang asing di antara dua buah mata wang negara. Bagus juga saya pakai PC. Tak adalah korang terfikir-fikir apalah yang saya tengah type, saya tulis kan. Ni kan jelas sikit kan. So Forex adalah penukaran mata wang asing di antara dua buah mata wang negara. Contohnya ada macam lawan-lawan lah, versus kan. Contohnya Great Britain Pound. Okay, kita lawan dengan Japanese Yen. Lepas tu kita ada US dollar dengan Canadian dollar. Lepas tu kita ada Swiss francs dengan apa lah, JPY, macam tu lah. So kalau kita lah secara logiknya kalau nak trading, Forex ni kalau kita belajar hari ni, kita sebenarnya taklah terbatas pada just Forex. Kita boleh trade macam-macam instrument, yang penting kita faham macam mana harga bergerak. So mostly cara saya trading adalah tak adalah nak cakap kita trading strategi yang ni, makan sana makan sini, jenis setup, jenis chart pattern kita makan. Saya trading is direction, satu zone ke zone yang benar, satu zone daripada satu zone valid kepada zone satu lagi zone yang valid. So for me ni sangat penting lah. So kita nak kenal macam mana price tu bergerak. Kalau kita tahu sebuah resistance, sebuah support tu valid, kita boleh tahu dia bergerak mesti mencari sebuah resistance valid. So dia tak terbatas pada just currencies lah, tapi for you to understand, sekarang kita borak Forex lah, simple. So kalau GBP JPY ni tak ada setup, tak ada setup. USD Canada ni tak ada setup, semua tak ada setup. Contohnya budak kampung Mamat, budak kampung Mamat ni dia lepas webinar ni, budak-budak kampung Mamat lepak kampung dekat barber shop dia, trading, bincang sama-sama, lepas tu loss. Elok GBP JPY kita jadi tukar budak-budak kampung Bang Mat. Currency tu kita tukar GBP JPY dia budak-budak kampung Bang Mat. Lepas tu kita ada kalau USD Canada dollar ni tak ada setup, Sol pula SL3 pip pula buat-buat ada setup. Elok-elok nama dia SL3 pip, SL saja. So CHF JPY ni pula, contohnya kalau ustaz lah, ustaz bagi signal CHF JPY, dia kata ini betul-betul full margin setup. Salah. Sebab apa? Ustaz bincang dengan sultan. Eloklah sultan dengan ustaz tu perform, duduk sakai sebab berbincang, waktu salah, kita panggil lah sultan and ustaz. Faham? So kita trade kalau tak ada setup, belajarlah, tunggu setup tu datang. Macam saya trade mostly GJ dengan gold saja. EU depends kalau EU ada setup yang trending. So banyak masa lah kena isi untuk kalau kita nak trading. Janganlah kita semangat nak trading 100-200 pair, kita trade just kurang tapi quality. Kalau nak trade selalu, bolehlah kita try belajar trade gold lagi. So
For what is forex ni je lah yang korang kena tahu. Tak payah nak tahu pasal Ahmad pergi Singapura, tukar sana, tukar sini, haram halal. Apa semua tu saya rasa saya bukan dekat satu position di mana boleh menetapkan sesuatu benda tu halal ke haram. Tapi yang saya pasti is apa ni, bagi saya lah, semua benda haram dekat dunia ni secara tak sedar, sebab tu Tuhan suruh kita bayar zakat. So yang penting kita bayar zakat, kita selalu bersedekah, insyaAllah Tuhan, itu antara kita dengan Tuhan lah. Penting kita tak buat benda-benda bukan. Janganlah kita dah kaya nanti kita pergi kelab macam saya dulu kan, pergi kelab, pergi sana sini, habiskan duit. So janganlah buat macam tu. Okay, now kita akan pergi ke open high low close. Okay, open high low close ni, low close ni lebih boleh lah tentang ni. Kita sebenarnya nak belajar tentang candlestick ke. Candlestick. So InsyaAllah kan ni. Okay, so ni adalah candlestick. So candlestick ni dia melambangkan harga lah. Harga bergantung pada time frame masing-masing. So ni menunjukkan contoh ni kat H1, contoh ni kat H1, price open kat sini. Sorry. Ni bullish. Ni bullish, kita panggil sebagai bullish candlestick. Ni bullish, bull, ni bearish. Faham? So bull ni maksudnya naik, bearish ni maksudnya turun. So kalau naik mesti daripada bawah, betul tak? So open dia bermula dekat bawah. Yang bawah ni dipanggil low, atas ni panggil high, ini dipanggil close. So dia akan membuat satu pergerakan macam ni. Ataupun senang macam ni. So sini kalau dia turun, dia mesti turun daripada dia turun daripada atas. Dia open kat atas, sini panggil high, bawah tetap lalu, close dia dekat sini. So dia akan jadi seperti ini. Faham? Ataupun seperti ini. So ni basic, sangat-sangat basic. Kemudian candlestick ni dia terbahagi pada dua. Dia terbahagi pada dua bahagian. Bahagian pertama kita panggil body. Body. Dia mula case balik body. So yang echo ni orang boleh panggil dia shadow, tak ada masalah. Saya boleh nak panggil echo boleh. Echo biasa pakai iPad ambil week. So apa ni? Ini basic. Tujuan candlestick ni senang je bagi saya, simple. Tak payah nak tahu-tahu dia dicipta oleh orang Jepun ke apa ke. Candlestick ni tujuan dia satu je, untuk menunjukkan arah. Kedua, menunjukkan SNR pun boleh. Ketiga, momentum market. So contohnya kalau kita ada contoh kita ada tiga candlestick bullish. So automatically kita tahulah harga sedang menaik, price sedang menaik. So bila kita nampak ada tiga candlestick bearish, kita tahulah market sedang downtrend, menurun. So kalau kita nampak macam ni pula, merah, biru, merah,
Biru, biru, merah balik. Ni namanya sideway. So kita tahulah dia boleh menunjukkan kita arah. Dah boleh menunjukkan SNR lah. Contohnya macam sini kita nampak so kita tahulah ada atap, ada lantai dia, faham tak? Ada lantai dia. Lepas tu kena pecah. So kita boleh tahu ataupun menandakan SNR kita. Kemudian momentum market. Momentum market dia simple je. Dia seperti ni. Kita ada dua jenis candlestick je. Bagi saya. Candle macam ni. Ni dipanggil momentum, candle yang momentum. Dia maksudnya dia punya body ni besar. Dia tak ketot, tak ada rejection, tak ada, dia solid. So candle yang kedua dia macam ni je. Dia maksudnya tak ada maksudnya dia sini. Raise hand pula, jangan tanya soalan jadi. So ni dipanggil candle yang rejection. So benda ni penting lah bagi saya. So kita nak tahu satu je. Ni candle momentum, ni candle rejection. So faham? So far you guys understand, ni basic lah. Tak ada nak pergi, tak ada boleh dapat tahu macam mana nak entry sangat pun. Tak ada, you can really boleh buat untuk entry pun. Cuma ni kena faham secara teori. Faham Okay, faham, good. So kita akan pergi ke next topic which is SNR. Okay. Okay. Contoh price. Okay, sana sini lah. Contohnya daripada support. Okay, ni support. Sampai resistance. Kena jatuh. So, support ni adalah lantai sebuah lantai. Bagi saya adalah lantai dan resistance adalah atap. So, support dan resistance ni dia perlu bergerak di dalam support. Harga perlu bergerak dalam support dan resistance. Selagi dia tak pilih untuk mencari support dan resistance yang baru, dia akan bergerak dalam support dan resistance. Dia akan bergerak dalam support dan resistance sampailah dia pilih untuk dia cari support dan resistance yang baru. Selagi dia tak bawa apa, maksudnya dia makanlah tak bawa. Dia tak pernah akan ada masalah berapa kali dia sentuh ke apa ke. Kalau dia bagi satu confirmation, dia akan tukar arah dia akan reverse. So ini secara saya cakap permukaan saja. So kalau kita nak go further deep, so kita belajar support. Support lah paras terendah harga atau tempat bermula naik atau lantai. Kalau kat lantai, logik ke? Saya jatuh kat lantai. Dia tak logik kan? Saya jatuh atas lantai. Maksudnya lantai itu paling bawah. Dia tak ada. Saya jatuh lantai. Tak ada. Dia jatuh atas lantai. Lantai itu paling bawah. So, untuk resistance pula, tempat tertinggi harga. Paras level. Paras tertinggi harga. Kemudian kita boleh juga panggil dia tempat bermula turun dan
simple. So kalau kita nak turun nak lompat apa kan, ada ke kita nak lompat kat lantai? Tak ada, dia mesti lompat daripada lompat dari mana? Lompat dari atap bang, jatuh atas rumput. Dia tak boleh lah, dia memang tak logik. Maksudnya kalau dia jatuh mesti jatuh kat tempat yang tinggi. So kita panggil dia atap. Faham So support dan resistance ni dari ciri-ciri dia. Dari ciri-ciri yang setengah orang kadang-kadang bangang juga tak sedar. Okay. Kalau kita nak sell, okay, sell mesti dekat resistance. Dia punya formula forex ni ataupun trading ni, you must sell at resistance. So resistance dia bentuk macam ni dah. Okay. Ni bentuk resistance. Kenapa yang ni berbentuk ni boleh dipanggil sebagai bentuk resistance, bentuk tajam nasi lemak ni? Sebab tempat bermula turun. Tempat bermula turun. So tempat bermula turun dan dia paras tertinggi harga, maksudnya dia dah naik dia sampai tempat tertinggi. So resistance macam ni. Gaya dia macam ni, sebuah resistance. So maksudnya nak kena sell mestilah di resistance. Tapi kadang-kadang korang ni, masalah korang sell sell kat sini. Aduh, sell kat atas ni. Sell kena atas ni, bukan kat sell sini. Sell kena atas tu. So untuk support pula, dia punya ciri-ciri support susah. Memang sangat susah. Untuk kenal pasti support sangat susah. It's very difficult to identify support. Sebab apa tau? Support ni dia bentuk macam mana tau? Support dia bentuk macam ni. Dia bentuk macam ni. Ni, okay. Waktu depan dia macam ni, korang kena perhatikan betul-betul. Bentuk ni memang susah dapat kat chart tu. Memang susah gila dapat bentuk macam ni. Okay, kalau macam ni nampak macam ni, okay, tempat ni kena buy. Ni tempat ni memang tempat yang kita kena buy lah. Memang kita kena buy di sini. Tak boleh buy tempat lain. Kena buy kat sini. Faham Dia tak boleh buy macam ni. Korang tak boleh buy. Tak boleh. Dia bukan macam tu. Dia kena waktu baru dia. Gitu. So korang kena buy dekat support. Sebab support ni adalah paras terendah harga. Maksudnya jalan, pada datang terendah harga. Lepas tu tempat bermula naik. So far you clear? Clear. Okay. If you guys are clear. Okay. Bila korang dah clear, okay. Sekarang. Hilang lah. So, sekarang ni, kita belajar macam mana harga bergerak. Okay. Korang salin ayat ni atau dengar elok. What I'm going to say. Simple je. Harga perlu berada di dalam SNR sebelum memilih untuk bergerak dan mencari SNR yang baru. So, dia bergerak from support to resistance, kemudian pilih untuk mencari support dan resistance yang baru. Faham tak? Simple je benda ni. Dia boleh turun naik. Simple je benda ni. Faham tak? So on and so on. So macam mana keadaan pun, kalau dia tak bagi tahu, kalau dia bagi tahu yang dia dekat sini, contohnya price kat sini, harga kat sini, dia bagi tahu yang dia nak turun, maka dia akan turun dekat tempat yang valid juga untuk dia. So kalau kat sini dia tak ada bagi tahu yang dia nak sambung kenaikan ke atas atau tukar arah, maka dia akan turun sampai sini. Faham tak? Simple saja. So kalau kau dah faham, kita akan pergi ke time frame. Lepas tu kita akan pergi ke cara nak entry lah. Faham Okay. Sekarang time frame. Okay.
time frame. Okay, kita ada monthly, kita ada weekly, daily, H4, H1, H1N1, M30, M15, M5, M1. So kesemua ni dia kalau boleh dia bukanlah macam game tau. Macam korang buka M5 lepas tu korang kata boleh trade M5, bukan macam tu. Dia lain. Bagi saya benda ni adalah segala-galanya. Ni adalah kunci daripada trading korang lah. Korang tak faham benda ni sampai bila-bila korang tak boleh faham trading. Korang kena faham benda ni dulu. Benda ni adalah segala-galanya. Selain daripada cara nak entry, benda ni korang kalau korang tak faham, korang susah nak determine direction ataupun korang susah nak determine storyline ataupun nanti saya tengok ataupun bagai ni saja kita boleh tahu direction nak pergi mana. So ni bukanlah menu, ni semua dia bukanlah menu, bukan menu. Bukan menu yang suka-suka kau buka M1 nak trading, kau buka M30 nak trading. Kau kata kau tak nak buka monthly, weekly, daily sebab kau kata lambat kau nak buat duit sekarang. So benda ni bukan menu, dia benda yang kena dihormati. First of all, we have to respect benda ni terlebih dahulu. Understand? So benda ni kita panggil lah sini. Allah Akbar. Okay, tak apa-apa. Okay. Okay. Ni semua boleh dikelaskan sebagai jalan cerita ataupun harga dalam harga. Nak buat tambah sedap lagi, nampak macam banyak benda tapi benda sama je sebenarnya. Kita buat storyline. So nak pergi level to level apa semua nak biar nampak macam benda ni punya style tapi tak, ni je. Sebenarnya satu puzzle yang kita kena solve daripada time to time. Kalau kita dapat brush up yang ni saja pun dah cukup boleh tingkatkan kita punya ataupun take our training to a whole other level. Faham So ni sangat penting. Sinopsis sebuah pergerakan market. Gila lah kau punya tu. Okay, boleh tahan lah. Okay, kita akan go deeper lagi. Okay, contohnya untuk kita biar kita faham jelas tentang jalan cerita harga dalam harga atau storyline macam ni lah. Okay. Misal kata, sebab nanti kita trade, kita nak mark zone kita semua daripada high time frame, monthly, weekly, daily. So, misal kata, sini monthly, sini weekly, sini daily. So, okay, misal kata, sini monthly punya resistance, so sini akan jadi monthly punya support. So bila kita pergi ke weekly, kita tengok macam ni, kita janganlah cakap ni weekly punya, ni monthly punya. Cuma dekat weekly dia punya pecahan tu lain. Ada pecahan dia. So dekat sini kita boleh, okay, sini ada weekly punya support. Okay, faham. Sini ada weekly punya resistance. Faham. So bila kita pergi ke daily pula, kita tahu sini weekly punya resistance. Sini weekly punya support. So sini kita tahu ni daily punya support. Faham tak? Understand? So kat sini kalau kita faham ni saja, kita dah tahu dah, okay, dekat mana kita boleh re-entry point bila kita tahu trend sedang berjalan. Kita tahu macam mana kita nak entry atau sampai TP.
So ni time frame, simple. So nanti ataupun soalan yang paling saya dapat dulu-dulu lah, sekarang tak ada sangat orang tanya pasal tu. But soalan yang biasa dulu famous saya dapat is usually time frame apa bro? Time frame apa bro? So bagi saya ni salah, sangat salah cara kalau orang tanya ni time frame apa semua. Dia tak penting pasal time frame tu pun. Pasal time frame apa tu sebenarnya tak penting pun. Kau nak entry H1 boleh, kau nak entry M1 boleh, M5 boleh. Yang penting kau tahu tu zone tu accurate atau tidak accurate. So bagi saya simple je. Untuk korang settlekan masalah time frame up, soalan time frame apa bro ni, kita pergi balik monthly, weekly, daily, H4, H1, M30, M15, M5, M1. Okay. Kalau saya kan, okay. 3 ni, okay, ni father. Silap. 3 ni pula. 2 ni, father. Ayah. So, ni, mak. Mother. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, baby. Baby. So, dalam sebuah keluarga lah, kalau korang hidup berada keluarga ada mak ayah semua, secara logik kan, semua tahu baby kena dengar cakap mak dan baby kena dengar cakap ayah. Dan semua orang pun dah tahu mak akan dengar cakap ayah. Betul tak? So ayah ni kena dengar cakap siapa? Ayah ni sebenarnya dia tak pernah dengar cakap siapa. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok dalam rumah tangga kita sendiri, kalau ayah kita ni asyik nak menang, lepas tu ayah kita je asyik king je, kadang-kadang ayah kena tidur luar bilik juga. Kadang-kadang king pun kalah dengan bini. So kadang-kadang dia tak kalah, tapi dia satu ataupun cakap dia ada kesefahaman. So maksudnya kadang-kadang zone father dengan mother ni dia sama. So korang kena perhatikan. So ni je. So untuk korang make sure kalau korang mati nanti dah besar nanti ada begitu, korang pun ada anak semua. Of course lah korang nak didik anak korang belajar agama sebab anak ni kan saham akhirat. So tapi kalau kita dengar cakap anak salah lah. Anak kena dengar cakap kita Mama. Kalau kita suruh anak kita baca Al-Quran, kita suruh of course anak kita akan jadi anak yang soleh, Al-Hafiz ke apa kan. So kita tak ada dengar cakap anak sebab anak ni memang bela lah. Siapa yang anak emas ke, anak manja ke apa ke, memang bela lah. Sebab dia tak tahu apa itu reti hidup susah. Dia tak tahu. So untuk jadi anak orang yang berjaya, kita dengar je apa mak ayah kita suruh. Mak ayah kita kata belajar sampai habis dulu, baru buat bisnes, kita buat. Mak ayah kita kata kalau nak buat forex, buat sampai jadi. Faham? So habis lah, cerita time frame ni dah habis. Understand? Understand. Okay. Kita akan pergi ke SOP kita. SOP kita ada 5 je. So nombor 1, identify any SNR by marking big movement. So nombor 2, kita akan control structure. Control structure ni akan terbahagi pada 2, confirmation. Bukan kedua, satu je confirmation. Kita takkan ambil pada breakout lah. Kita pergi pada confirmation. Confirmation 3, kita akan pergi ke wait, tunggu je. 4, bukan SOP lah ni, maksudnya bila kita dah identify value SNR, waktu nombor 2 kita nak tunggu confirmation ataupun
price tu sampai, kita kena tunggu. Nombor 3 is just wait lah, wait sampai um, wait for nombor 4, nombor 3 wait for price to come into zone. Sorry, biar price come into zone. 4, kita akan ada entry, tapi entry kita bersyarat. Entry bersyarat kita kena ada 1, kita kena ada zone. 2, kita kena ada cucuk-cucuk. 3, kita kena ada miss deep accurate. Faham? Understand? So on top of all that, last sorry, SRR. So dalam banyak pengalaman saya, walaupun tak ada lama, tapi okey lah, ramailah student kan. So macam contohnya you belajar dengan I atau you belajar pada webinar ni, betul saya perasan siapa yang ambil personal coaching dengan saya pun adalah student-student yang daripada webinar juga sendiri. The reason yang diorang datang balik is simple je. Satu, nanti kita akan rungkaikan the mystery. Satu is kalau yang dia tak dapat tu, satu is nombor 1 lah. Bila nombor 1 you salah, maka semua ni salah, useless. Faham? So bila nombor 1 you betul, maka nombor 2, 3 dan 4 lancar, betul je saja. Tapi andai kata nombor 1 betul, nombor 2 salah, nombor 3 salah, nombor 4 salah, biasalah tengah belajar kan, kadang-kadang you tak entry awal, kadang-kadang you tak entry kat cucuk-cucuk. So yang macam mana pun paling penting, you kena pastikan nombor 1 you betul, nombor 1 you 100% right. 100% right. So kalau you zone nombor 1 betul, insyaAllah you akan belajar banyak benda. Tapi kalau nombor 1 you salah, nak belajar tak boleh, nak buat duit tak boleh, apa pun tak boleh, buang masa je. So kita akan make sure nombor 1 ni kita betul. Simple je. Okay. Nombor 1, identify valid SNR by marking big movement. Okay, big movement macam ni. Alamak. Ni. Boleh record tak? Saya record bang. Oh ni dah 40 minit baru tanya soalan tu. Okay. Big movement simple je. Okay. Price datang sampai sini, dia membuat pergerakan yang besar ke atas. So sini big movement. Okay. Sini dia sampai sini, dia turun dengan pergerakan yang besar. So sini pun big movement. Okay. Sini dia sampai sini, dia rembat naik atas dengan pergerakan kecil. So sini bukan big movement. Sini pun dia turun dengan pergerakan kecil. So ini bukan big movement. So ni dia sampai sini, dia rembat dengan pergerakan besar. Sini adalah big movement. Sini bukan, ya, bukan, ya, ya, bukan, ya, ya, bukan, ya. Faham? Okay. Ini adalah big movement. Okay. Sekarang ni saya nak korang fokus pada setup ni je. Sekarang saya nak shortcut, nak bagi korang fokus setup ni saja. Tak payah fokus yang ready yang sebab nanti korang pun nak trade yang ni je.
Duk sibuk-sibuk ini tak best. Korang nak fokus yang ni je. Saya akan bagi tahu. Saya tak mana je korang kena fokus. Yang mesti baik dapat kat chart tu, kat weekly, daily, makan. Okay, kita akan fokus 2 zone je. 3 zone je. Kita akan fokus kat sini. Sini. Dan juga sini. Saya trade sini je. Walaupun big movement kita banyak yang valid. Banyak je valid. Ni valid. Mana ni valid. Ni valid. Tapi saya trade 3 tempat sahaja. Jelas? Okay, jelas. Kenapa saya trade macam ni? Sebab nanti senang lah, memang senang. Korang tak ada macam nak fokus pada yang ni yang valid tapi tak ada bermakna sangat. Faham? Okay, nombor 2 kita ada confirmation. Nombor 2 kita ada confirmation. Confirmation ni biasanya contohnya macam ni. Okay. Contohnya ini sebuah confirmation. Bukan sebab candle dia. Ini dipanggil sebuah confirmation. Bukan sebab candle. Sebab nanti bila kita pergi ke line chart, confirmation kita adalah ini sebenarnya. Kita nak dekat line chart tu, dia masuk contohnya ni kat weekly. Price masuk. Bertukar arah dekat tempat yang valid. Kalau dia bertukar arah, maka kerja kita simple je. Kita akan ambil mark zone macam ni. Faham? So kita akan, bila kita ada zone macam ni, nanti kita akan pergi ke lower time frame dan precisekan tempat untuk kita entry dan cari tempat entry point kita. So simple je. Kita akan pergi pada, kita akan ada 4 jenis setup. Faham? Kita akan ada weekly zone, weekly confirmation, H4 zone, H4 confirmation, M15 entry. Setup ni jarang-jarang dapat. Mungkin setahun 2 kali je macam tu dapat. Faham tak? Setahun 2 kali. Jarang lah dapat. So macam saya expect setup-setup yang ni akan datang ada hujung-hujung tahun ataupun tengah tahun. Macam last kali dapat setup macam ni dekat EU, dekat GU, GJ, setup-setup macam ni. Ataupun dekat Gold tahun lepas, bulan 11, bulan 10, bulan 12 macam tu setup-setup ni. So dan kita tunggu dia datang balik dan hasilkan benda-benda ni. So dan kita ada weekly, daily, H1. So weekly zone, daily confirmation, H1 entry. Lepas tu kita ada daily zone, daily confirmation, H1 entry. Lepas tu kita ada H4, daily, H4, 15. Okay, to be honest, saya sekarang trade setup ni je. Ini sahaja saya trade. Saya dah tak pandang dulu ni. Jadi, tapi korang boleh je nak trade sini. Tapi maksudnya saya lebih pada ni sekarang. Dan ada je, setiap minggu ada je ni. Ada je setiap minggu. Seminggu sekali. So, korang try lah. Nanti saya akan ajar macam mana kita nak fokus setup-setup yang ni je. Yang ni okay, korang boleh je trade. Tapi make sure exit tu pandai. Sebab kadang-kadang nanti korang tak perasan. Korang tahu yang setup ni best. Sebab dia orang boleh pergi jauh. Setup macam ni bila korang trade, korang biasa trade yang setup yang kecil-kecil ni, nanti korang expect diorang pergi macam setup ni. So berlatih diri at least lah weekly, daily, H1.
Weekly, daily, H1. Faham tak? Janganlah daily H1 ni semua je. Pergi kepada weekly daily H1. Kuati. Faham So, contohnya macam ni kan. Okay, ni contohnya let's say pada yang baru tak pernah belajar dengan saya, simple je. Let's say lah katakan di sini adalah daily. So, dekat sini contohnya kita pergi ni zone daily, contohnya dekat sini price dekat H4 nampak macam ni, dekat zone daily tapi dekat H4 nampak ada penukaran arah, maka kita tahu lah, okay, kita pakai resepi ni. So, kalau so on, kalau kita nampak weekly zone, contoh ni weekly, lepas tu dekat daily kita nampak ada penukaran arah, dekat zone tu, dekat daily kita tahu, okay, ada setup weekly, daily, H1. Understand? Okay, understand. So, bila kita ada confirmation, bila kita dah ada, bila price dah bagi confirmation, dah bertukar arah dekat zone yang sepatutnya dia bertukar arah, simple je, kita akan pergi ke lower time frame. Contohnya confirmation tu kisah H4 ke, M15 punya entry ke, H1 ke, contoh ini tu entry. Contoh dah ada daily confirmation, contoh ini setup weekly, contoh ni dah setup daily H4 15. So ni lah H4 confirmation. So dekat H4 akan nampak macam ni. Dekat H4 akan nampak macam ni lah. Akan nampak macam ni. Dekat M15 dia akan nampak macam ni. Dekat M15 dia akan nampak macam ni. Faham? So nanti kita akan letak satu garisan tengah. Faham? So nanti bila kat daily korang punya confirmation, nanti kat H1 korang, tempat korang nak entry, bila korang pergi kat H1 yang tu, korang akan nampak macam ni lah. So sekarang ni, dekat sini, kalau kita tahu, bila price datang balik, kita nak tahu kat mana yang kita patut boleh entry. Faham tak? So kalau saya, simple je. Kita nak tahu sini dengan sini, mana nak entry, simple je. Kita akan pakai miss deep accurate dengan second movement. So sekiranya, kalau asalnya teknik ni macam ni, asalnya teknik macam ni, lepas tu orang tu kata dia ajar saya masuk sini entry je. So maksudnya benda tu susah, ataupun benda tu lagi membuat kita floating 2-3 hari baru jalan lah. So kat sini kita nak settlekan masalah, sebab masalah yang famous timbul macam ni lah. Masalah yang famous timbul. Lepas sini jatuh. Alhamdulillah. Lepas tu ada satu hal, okey lah. Lepas tu ada kadang-kadang satu hal, faham tak? Balas. Lepas tu ada kadang-kadang satu hal, kadang-kadang, bukan selalu. Semua macam-macam benda terjadi. So kita nak pastikan macam mana kita nak tahu sini valid dan macam mana kita nak tahu sini valid. Faham tak? So kita akan pakai miss deep accurate untuk kita tentukan semua zone ni, zone big movement sell ni valid atau tidak. Faham tak? So secara teori, saya jujur, honestly, siapa tahu tengok saya live trade dekat Discord apa semua tahu saya tak ada SL. Saya tak akan ada SL. Antara saya cut loss ataupun diorang tahulah kalau saya tak pucuk, saya tak yakin tu pucuk, saya memang cut loss, lepas tu saya akan re-entry balik. Semua tahu benda tu. I think most of you faham lah. Pernah tengok saya trade, tahu lah macam mana. Kalau saya tahu tu bukan zero float, saya terus cut loss. So bagi saya simple je. Saya selalu ajar simple je, sebab saya memang akan tunggu entry yang betul-betul sharp lah. Tapi untuk korang belajar teori wise, ini je. Korang punya SL daripada tempat sini 15 pip. 15 pip. Faham? Kalau korang tak nak jaga sangat. Maksudnya kalau korang entry, let's say lah, kalau account korang 1000. Kalau korang tak nak jaga maksudnya let's say korang nak entry, korang sanggup nak hilang 400 USD. Faham tak? So korang kira lah berapa lot korang untuk hilang 400 USD dan 15 pip. Tapi kalau korang jaga korang boleh tambah 20. Tambah 20 banyak ke, tambah 10. Tambah 10 pip emergency, sebab kadang-kadang market bukan kita punya, kadang-kadang dia rembat, dia celup naik atas sikit baru dia pergi. So ini untuk mengelakkan macam-macam benda. Tapi kalau korang full margin ke apa, pastikan korang SL 15 pip, sebab full margin tak salah. Yang salahnya adalah bila korang full margin,
Lepas tu korang tak tahu berapa yang akan hilang dan korang tak respect SL korang. So please full margin dengan penuh tertib. Faham ya? Understand? Okay. So sekarang okay. Sekarang kita akan pergi pada last one is wait, tak payah tunggu, tak payah nak ajar lah. Next kita akan ajar tentang mistake accurate lah. Okay. This. Okay. Macam-macam orang, macam-macam cara mistake accurate orang. So macam saya punya macam ni. Ini simple je, bongok lah. Okay. Sini resistance sebab kita semua tahu lah. Kita semua tahu resistance bentuk dia macam ni. Ni bentuk dia support. So sekarang ni price dah tembus support. Bila price tembus support, okay. Support, break, focus, sell. Sell kat resistance. Resistance, break, focus, buy kat support. So benda simple je. Sebenarnya kerja korang nak kena tunggu ataupun kena bertarung supaya tidaklah entry tunggu atas ni je. Tapi dengan macam-macam keadaan, kadang-kadang kalau market kadang-kadang datang penuh lenggak-lengguk je, penuh silat-silatnya. So kadang-kadang bila korang nampak ada breakout ni, korang tahu okay, sell atas ni. Sell atas ni. Dah marking semua siap. Tapi korang akan selalu terpedaya bila sini. Habis. Mulalah. Okay. Sell sini. Upload story dulu. Sekali naik. Naik. Post kat full margin saja. Okay guys. Kalau Iman dia dah sell lah. Iman. Tu mula menggelabah. Dah sampai sini. Full margin lagi. Full margin sell. Full margin sell lagi. Tiba-tiba pacak. Pacak. Sampai sini. Close semua sell. Sampai sini balik. Cuba untuk buy sebab dia kata oh dah breakout ni, okey kita buy pula, pull back, full margin saja. Mati. Faham tak? So market dia akan tipu kita dengan benda ni. Untuk supaya kita terpedaya untuk tidak entry dekat sini sebab dia punya rule simple je. Support break, focus sell, sell kat resistance, resistance break, buy kat support. Simple. Nampak tak? Support break, sell kat resistance. Faham? Syekh Abdul mana ni? Abdul mana? Okay. So, sekarang kita akan pergi ke tempat yang ataupun kita akan pergi ke gelanggang forex kita. Ngecek itu. Okay. Nampak chat Kau nampak chat Tak. Oh. Padan muka. Okay, kelas habis. Tu je lah. Okay, nanti korang yang follow je Ustaz. Okay, kelas habis. Nanti korang follow je sini Ustaz. Korang follow je sini Ustaz Sultan. Apa ni, korang follow sini Captain ke apa ke. Okay, dah ngantuk lah apa ya. Aduh, bukan geram lah. Tak adalah.
Okey, ni chart. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Korang perhatikan ni benda ni betul-betul. Okey, perhatikan. Okey, kita akan start dengan weekly. Kita akan pergi. Okey, siapa pernah tengok kelas tajuk saya dalam 2 minggu lepas? Masa tu kelas tajuk dekat sini. Masa tu kelas tajuk dekat area tak silap saya sini. Dan saya cakap EA memang nak turun lagi. Dan seperti yang kita tahu Bang Boy bye. Bang Boy pergi bye. Dan dia bye-bye ha. Sebab apa? Sebab ni memang nak sell. Saya dah beritahu dalam kelas tajuk kelas duha. Cakap EA akan sell kau-kau. Dan ternyata Alpiau Alpadu lah EA ni. Okay. So, kita mulakan. Okay. First, kita akan pergi ke weekly. Kita akan pergi ke weekly. Okay. Misal kata, betul ni. Okay. Sekarang ni, korang tengok. Ni, price dia dah break out resistance ni. This resistance, kita tengok di sini. Okay, sorry. Tak maaf, tak tertib. Okay, kita buka minggu dekat sini. Kalau tak silap, kita buka minggu kat sini. Di sini. Sini. Okay. Listing kat situ. So, kita buka the week dekat situ. Minggu ni kita buka kat market kat sini. So, Jumaat, Sabtu, Ahad kita berada dekat sini, bawah ni. Jumaat, Sabtu, Ahad kat sini. So, bila kita buka market, bila kita nak analisis, kita start dengan hari Isnin, pagi, lepas market buka, kita analisis, kita tengok dia pecah mana apa ke. So, kita tengok, Isnin kita tengok, kita kena cari support dan resistance. So, bila kita tengok sini, dia dah break out. Faham? Ni pair Euro AUD. So ni dah break out. Weekly ni dah break out. Dan kita kena faham. Okay. Sini. Sorry. Dekat sini. Pun dia dah break out. Faham? So nanti bila kita buat zone, bila kita dah ada zone weekly, kita buat ambil support, kita ambil resistance. Dan kita akan ada support. Lepas tu bila kita dah buat, kita akan pergi ke day. Kita akan pergi ke daily. So kita clear dulu drawings ni. Dan kita akan buat. Okay, first. Kita akan ambil sini. Okay. Dan kita akan ambil sini. Vektor apa yang itu jadi. Okay. Lepas tu kita akan betulkan dekat candlestick. Okay. Faham? Tapi kat line chart dia dah break tu. So bila tengok sini kau faham Bila kat line chart ni, bila dia dah break ni kat line chart, kita kena faham bahawa memang price akan, kalau dia naik pun, naik tu sementara sahaja. Kita fokus sell lagi. Faham? Dia dah break lah. Dekat line chart dah break. So EA ni korang fokus sell lagi. So sekarang ni kita back test. Kita tengok bila kita dah zone weekly kita, pada hari Isnin kita korang marking, korang pergi ke daily pula. Bila korang pergi daily, okay. Okay, korang fokus. Okay. Isnin dekat sini. Ni zone weekly Weekly. Ni. Weekly. Ni weekly daily. Kenapa daily? Kat situ. Sebab dulu sini support. Dulu sini pernah jadi support daily dan kena tembus. So sini weekly daily. Weekly daily. So Isnin kita tengok. Isnin kita tengok ni Jumaat, Sabtu, Jumaat, Khamis, Rabu, Selasa, Isnin. Isnin kat sini. Faham tak? Isnin dah break. Dan Jumaat dia dah makan dekat sini. Last week. Kalau kita baca, Jumaat dia dah break. Faham? Jumaat dia dah break. So bila market buka, of course lah kita just cari sell saja. Ni setup and breakout. Okay, sebenarnya saya tak boleh tunjuk contoh setup ni sebab ni saya patut tunjuk reversal dulu. Okay, tak apa. Kita kosong balik. Sebab nanti korang tak dapat faham. Benda ni, sorry Saya nak cerita benda ni sebenarnya sebab sini setup ni best. Sebab
dapat info lagi. Oh, tak apa. Kita pergi kat satu setup yang ada reversal. Apa yang ada? Yes, ada ni GBP Swiss franc tu. Okay. Sorry about that. Kita kena belajar betulnya, kena ada reversal. Belajar from ada reversal. Okay lah, kita back test ni. Sebab kan pair semua tengah trending. Okay. Misal kata, okay, waktu ni sini. Okay, kita akan fokus big moment. Ni je, kan. Big moment kita fokus yang ni. Ni. Dan juga sini. Okay. Faham So kita kalau kita tengok weekly ni, kita tengok. Biasa kita ambil setup ni. Okay. Dekat weekly, obviously kita nampak setup yang saya nak. Satu. Which is this one. This one. Pak, this one kita nak. Dan automatically kita terus buka sini. Masa tu let's say kita dekat sini. So kita cari kat situ. Ni sekarang pair tengah trending. Tunggu je dari sini. Nanti korang belajar. But now kita back test. Kita tengok. Kita pakai setup weekly. Kita ambil daripada weekly. Okay. First mark. USSR. Ni bayangkan benda ni semua tadi dia ada. Bayangkan kita waktu tu dekat sini. Okay. Bila kita ada zone, kita akan pergi betulkan kat candlestick. Okay. Tekan. Dan kita akan pergi ke daily. So bila kita pergi daily, kita tengok kat line chart sama juga, the same big movement pattern kita nak. Bila kita dah ambil kat daily, dekat weekly, dan kita tahu waktu tu price dekat mana, price kat sini. Masa price kat sini dekat weekly, kita tahu this is valid big movement, betul tak? Tengok kenapa valid? First kita ada second movement, ni valid ISNR. Kemudian telah ditembus. Faham? Telah ditembus. Check kenapa? Screen freeze ke? Kenapa? Korang tak nampak ke? Lama. Apa lah korang? Blur lah. Internet singgit ke korang? Okay. So. Okay, ya. First kita betulkan tentu. Bila kita betul dah dekat weekly, kita akan betul kat daily. So kita tengok price. Ya Allah. Okay, kita tengok sini. Saya simple je. Price masuk. Breakout. So kita kena faham. Sini adalah tempat paling tinggi. So bila ada breakout, kita perlu buy dekat support. Buy dekat support. Faham Buy dekat support ni. Bila price masuk, ni rasanya ustaz bagi setup ni. Bila kita tengok, okay, tengok cara korang baca storyline simple. Resistance yang kawasan resistance yang valid. Price masuk. Break out. Faham? So, dia perlu datang balik kepada support ataupun big movement yang valid. So, kalau kita tengok kat sini, ada tahu big movement yang valid. Kita tengok. Okay. Ni yang highest dekat daily, ada second movement. So, bila break out, dia perlu datang dekat big movement yang sama juga. Ingat ni je. Kenapa Alif suka trade? Alif akan trade, ingat ni je. Alif akan trade, setup. Setup ni. Oh, ni my favorite. Lama.
This is my favorite. Nampak tak? Dia akan pergi naik sini kan. Sama lah. Terbang je. Faham tak? Ni favorite saya. So, saya akan trade setup ni je. Setup 3 setup tu je macam saya dah bagi tahu. So, tengok ya. Bila price dah masuk, dia breakout, dia masuk balik, dia bertukar arah. So, sini adalah confirmation korang. Faham tak? Yang pasti korang tahu, for now, price mesti sampai sini, betul tak? So, bila dia masuk, dia breakout ni, dia dah sampai sini, dia bagi confirmation, korang tahu, okay, sini boleh entry buy, TP sini. Easy TP lah. Tapi, kalau korang kalau kat sini dia tak bagi tahu, tak bagi confirmation, macam sekarang, kalau tengok, ni zone weekly. Dan dia masuk, dia tak ada bagi penukaran arah ataupun breakout pun. Dia lagi, dia pecah dia lah. Dia pecah. Faham tak? Dia tak ada bagi penukaran arah langsung. Dia breakout. So korang kena sabar trading ni. Pastikan korang follow weekly, daily, H1. Weekly dan daily saja. Saya dah tak trade lah. H4 pun saya dah tak tengok kadang-kadang. So kita tengok kat sini macam tadi. Confirmation. Okay, kita akan ambil kawasan ni sebagai confirmation kita. Shaker movement tu apa? Okay, macam ni Farah. Farah tengok elok-elok macam ni. Contohnya, sini support. Betul tak? Big movement. Okay, kita tak boleh mark. Contohnya sekarang price kat sini, kita tak boleh mark sini. Para insyirah kena tunggu, kita kena tunggu ada macam ni. Bila kita dah kat sini, baru kita boleh mark ini barang. Lepas tu, kita bila kat sini pula, kita jangan mark ini barang. Nak mark ini barang, kena ada barang lagi satu. So, pun kita mark. Faham tak? So, macam ni lah nampak tak ni. Sini, barang ni, tak ada barang bawah dia. So, dia kena tembus semata-mata. Faham tak? Macam barang ni, dia ada barang bawah dia. Jadi, kita tahu, daripada sini, mesti sampai sini. Tapi tak bermakna dia nak turun. Turun habis-habis. Bermakna, dia akan mati kat sini. Dan, kalau dia turun, dan kalau kita kena make sure lah direction apa. Macam sekarang, kita tahulah. Of course, korang kena pastikan zone semua kena ada. Faham tak? Dia turun, mesti kena ada tahu, oh, ni kena mark. Janganlah korang, problem korang sekarang nanti kan, bila korang let's say lah problem yang akan timbul bila korang dah cuba sell kat sini, dah sell, korang punyalah lupa nak mark big movement korang, korang pun sell, ingatkan dia boleh jatuh sampai 1 juta pips, padahal dia boleh mati kat sini je. Sebab ni apa? Big movement. Faham tak? So janganlah korang, bila ada support kena ada resistance. Kalau ada resistance je, kita panggil R and R. Kalau ada support je, kita panggil S and S. Tapi kita trading pakai S and R. So, kena ada dua-dua. Jangan korang seronok. Oh, ni sell ni. Tapi korang tak ada support dan resistance. Ada resistance je. Nanti kalau ada resistance je, sesat lah. Selalu nanti silap. So, sekarang kita tengok ada breakout, dia datang balik kat zone support, big movement, bertukar arah. So kita senang je, bila kita buka daily ni, kita buka candlestick, kita akan nampak, okay, daripada mana dia bertukar arah. Okay, kita of course kita tahu lah. Okay, daripada bawah ini, paling bawah ni, sampai atas ni. Ini candle yang kita nak. Sebab daripada line chart kita tengok, oh ni paling bawah dan ini tempat paling atas sebelum dia pecah situ. So kita akan ambil. Kemudian kita tahu ni setup daily H1. So kita pergilah dekat H1 untuk kita cari entry point. Tak adalah susah. Okay. Pakai line chart, kita tengok, okay, first kita nak entry, kita kena ada satu zone, dua cucuk-cucuk, tiga kita ada miss deep accurate. Okay, macam mana keadaan sekalipun korang kena susun ni dengan teratur. Maksudnya korang janganlah bila korang dah ada confirmation ni, bila korang dah ada kotak ni kan, mata korang pandang sini je. Bila korang dah ada ni,
Mata korang pandang sini je. Saya tak nak korang kata ni buat benda. Pandang sini. Kalau tak kita buat kotak tu besar dalam sini. Kalau tak kita buat besar-besar dalam ni, besar-besar skrin saya ni, kita buat. So supaya korang kata semua benda kau nak mark kan. Bila kita dah ada kotak confirmation tu, bila kita ada kotak confirmation tu, situ saja, kat sini je pemandangan kita. Faham tak? Siapa tanya tu MDA tu anjing tu. So apa ni? First kita kena ada zone. Okay. Kita tengok price dia keluar kat sini. Ni kotak kita, price keluar kat sini. So kita kena entry dekat support yang valid. Okay, kita macam ni lah. Price datang tempat paling bawah. So kita tahu paling bawah sini valid sebab ada second movement. Ni second movement dia. Ni second movement. Sini valid dan sini pun valid. Faham tak? Dua-dua tempat ni valid. So kalau saya sekalikan je. Kalau saya sekalikan sahaja. Tapi saya ni bijak. Sebab apa? Nama pun support dan resistance. Apa kata dah faham support tu apa? Lantai. Faham tak? Lantai. Kau entry lah paling bawah. Kau letak zone kau tu tempat paling bawah. Simple je. So, kita first, kita akan letak tempat paling bawah sebagai tempat entry point kita kat support. Second, kita kena buang cucuk-cucuk. Okay, cucuk-cucuk macam ni. Okay, kan kotak korang kat sini kan? Kotak korang kat sini kan? Sini. Nampak tak kotak korang ni? Mata pandang ni je. Okay, nampak tak? Kalau entry korang target nak entry kat sini sebab first kena ada entry point dulu. Kena ada zone. Maksudnya kena cari tempat entry dulu. Kena cari tempat entry dahulu. Faham tak? Dua, cucuk-cucuk. Maksudnya bila dah ada tempat entry, cucuk-cucuk. Takkanlah cucuk-cucuk kau kat bawah. Buat apalah kau, faham tak? Kau nak entry buy, takkanlah benda tu kat bawah kau. Tak ke bodoh benda tu. So, maksudnya kalau entry kau kat sini, kau nak entry sini, cucuk-cucuk kat mana? Nampak tak ni? Cucuk, cucuk ni kau buang. Kau buang saja. Kau buang je. Tiga. Apa? Miss deep accurate. Okay. Miss deep accurate ni apa? Maksudnya kita nak tengok support atau resistance break out ke tidak. Simple je. Break out. Cucuk. Miss. Dan settle. Break out. Miss. Miss apa? Dia nak kena retest support. Tapi dia miss. Break out. Miss. So kita tahu, okay. Ini kali lah. Sini dipanggil accurate. Understand? Kawasan ni dipanggil accurate zone. So, kita tengok, kita buang cucuk-cucuk kita ni dengan menggunakan kotak warna hitam. Okey, kita kotak warna hitam. Okey. Kenapa saya suruh ajar korang pakai kotak hitam ni? Simple je. Sebab kalau korang entry juga kat tempat warna hitam ni, saya tak tahu nak cakap apa dah. Saya don't know what to say anymore. Macam mana korang boleh rasa tertarik nak entry kat tempat kotak warna hitam tu? So, simple je. Bila dah masuk, let's say lah, kita buang kotak-kotak hitam ni dengan kotak yang boleh nampak sikit dalam dia. Okay, kotak ni korang jangan entry. Kotak cucuk-cucuk ni tak boleh entry, nampak tak? Nak entry sell tak lama, nak entry buy pun tak lama, dia jadi tempat yang paling sial dalam hidup orang. So, jangan entry kat situ. Entry sabar sini saja. So, simple je. Korang nak tahu macam mana kita nak, contohnya let's say kita nak confirmkan lagi dia pergi jauh, easy je. Bawah ni kita akan pakai spot SRR untuk confirmkan lagi. S. R. Mana R lagi? Ni R. So kita tengok price. Okay, dia macam ni. Okay. Kalau ni contohnya S. R. R. Okay. Kalau harga bergerak, dia tak dapat break semua ni, dia akan pergi balik sini. Tapi syarat dia kena pakai dekat setup yang accurate lah. Korang janganlah pakai kat semua tempat. Bodoh. Korang kena pakai kat accurate saja. Jangan pakai kat semua tempat. Kena pakai kat sini saja, dekat accurate saja. Tak boleh pakai tiba-tiba kau suka-suka buat suka hati bapak kau. Tak boleh. So benda ni, let's say kalau dia tak boleh break semua,
dia akan patah balik S, baru dia akan naik. Sekiranya dia macam ni, dia break semua, maka dia akan retest ni. Okay, macam sekarang, keadaan sekarang ni, okay, ni bawah ni confirm lah support, betul tak? So sini adalah R korang yang terdekat, level korang yang terdekat, dan sini adalah level korang yang terdekat. Sebab kita sekarang ni tengok price tak dapat break ke semua ketiga-tiga ni pun. Jadi price perlu datang paling paling bawah. Lepas tu bila hit paling bawah, dia break tak atas semua. Dia break tak semua, dia break semua. Maka dia akan retest dekat C, dia akan retest sini. Kita tengok konsep tu. Konsep tu simple saja. Konsep dia simple je. Dia tak dapat break semua tu, dia akan retest paling bawah. Dia dapat break semua tu, dia retest kat kat situ lah, kat R lah. So, simple je. Ni contohnya untuk buy. Satu contoh untuk buy. Faham? So, of course lah, korang dah tahu kalau ni zone, alamak, korang dah tahu ya, kalau ni zone weekly, ni zone weekly daily. Okay. Kalau korang dah tahu ni zone weekly daily, korang exit lah dekat weekly balik. Faham? Exit lah dekat weekly. Faham? Exit lah kat weekly. So macam sekarang kita tengok, okay. Sekarang kita tengok ni zone weekly. Kita tengok dekat H4. Okay, ni zone weekly. Okay, dia masuk kat zone weekly. Dia bagi penukaran arah tak? Dia bagi. Dia bagi penukaran arah. Dia bagi penukaran arah. Tapi kena faham, ni korang trading, kalau takat H4 confirmation tu, dia tak kuat lah bagi saya. Memang tak kuat. Sebab kita kena faham, bila kita tengok weekly, kita tengok, contohnya kat sini waktu tu kan. Kat sini, waktu tu kita tengok price dah break waktu tu. So kita pada waktu tu, sebenarnya kita tak payah fokus sell dah kat sini. Just fokus buy. Perlu fokus buy saja. Tengok kat lain cara. Sini. So bila kita pergi daily, kita nampak benda tu. Nampak dia dah break. Dia dah break line weekly. Weekly dah break. Takkan mudah nampak tu. Dia dah break. Entry cut support. Allahu Akbar, simpelnya trading. So bila kita dah dapat indication sebenarnya kat situ, bila kita tengok contoh kita duk sibuk tengok H4 sebab kita ni tak sabar kan. Duk sibuk tengok H4 kita tak sabar, maka kita pun nak ambil lah setup ni. Padahal kita dah bagi tahu, padahal dia dah bagi tahu kat line chart dia dah break. Dia dah bagi tahu kat line chart dia nak buy. So bila kat H4 ni kalau korang nak sell, korang nak buat macam tu, asal nampak enggah korang nak sell, tak ada masalah pun. Sebab yang penting korang kena tahu. Kat sini pun sebenarnya kat sini pun sebenarnya dia tak break pun. Untuk dia tak dapat break bawah ni pun. So confirmation dia bagi saya dia takkan boleh. Dia kena, kalau dia nak jauh dia kena break ni dulu, datang balik baru pergi jauh. Kalau dia takat macam tu, no, dia takkan pergi bawah pula daily lagi. So always have your zone big movement korang. So sekarang dia tengok contoh kat H4 ni, korang nak entry lah kan, nak sangat entry, tolong lah korang kena faham direction besar. Let's say nak ambil sell, kena faham ini sell sementara sahaja. Sementara sahaja. Keluar mana? Keluar sini. So korang kena entry kat sini, memang tak boleh lah, terlalu dekat. So korang kena entry kat big movement. So big movement korang kat mana? Kat sini. Ni big movement korang. Faham? Big movement korang. This is your big movement. So kedua kita kena buang cucuk-cucuk. So sini tempat entry nak sell, cucuk-cucuk sini lah bawah ni. Cucuk. Break out, miss. Tunggu datang saja untuk accurate. Tapi kalau korang faham storyline daripada weekly, tolonglah
Janganlah tiba-tiba nak hold, let's say lah korang hold daily kan. Allah Akbar. Let's say korang hold daripada daily. Nah, nampak? Let's say korang sell dekat sini. Faham? Ni korang sell. Setup ni korang sell. Korang janganlah lupa always mark your big movement. Always mark your big movement. Tak ada nanti macam mana nanti bila ke H4, inilah masalah korang. Dapat sell, padu, lepas tu tak close. Sebab apa? Ingatkan boleh terbang jauh. Sebab apa? Tak marking je. Sebab korang tak marking, SNR, korang terbabas. Acah-acah nak hold seminggu, lah seminggu kena BE. So janganlah macam tu. Jangan ulangi kesilapan tu. Faham ya? Tak break SMS my ground floor, break semua my first floor. Betul tu Simon Chan. So, ya, kita tengok dalam ni. Sorry. Kita discuss ni sebab ni ada RSS juga dalam ni. Okay. Tadi datang ni. We have 15. Okay, contohnya kawasan ni orang nak entry kan. Okay, simple je, atas tu accurate, atas ni accurate. This is an accurate zone for entry. So sini adalah R. Paling tinggi ni R. So S korang kat mana? S terdekat, kita tengok sini adalah S korang yang terdekat. Daripada sini yang first dia turun, nampak tak? Cap. So sini dah R korang yang pertama, R korang. So sini R, sini S dia. Satu lagi kita ada S dia dekat sini. Sorry, S dekat sini. S yang betul-betul S. So dia tak dapat break semua S ni. Dia tak dapat break semua S, maka dia akan retest R. So korang full margin saja. Bila price datang balik sini, korang tanpa ragu-ragu entry je. Entry je, confirm jalan. Sebab tu kadang-kadang saya suka bila dah sampai sini, saya beritahu student saya, geng-geng saya dan Discord, saya kata sell limit, sell stop je. Last week layan goal dengan orang, saya kata sell stop je. Sebab apa? Sini sudah sentuh mah. Dia buat apa pun tak kisah, dia nak macam ni ke macam dia ke M1 ke M5, kata sell stop je. Lepas ni korang dah faham pasal SRR, RSS, korang pasang je buy stop, korang pasang je sell stop. Serius. Tak payah nak fikir-fikir. Antara contohnya, let's say ni strategi bagus. Okay. Bagi tahu satu strategi yang korang boleh cuba minggu depan. Okay. Korang dah tahu sangat RSS, SRR. Okay. R to S, batu S, betul tak? Bila korang dah tahu sini dah sentuh, apa kata batu korang dah tahu bila sampai sini boleh full margin balik, apa kata korang pasang je sell stop. Sell stop je. Sell stop sampai yang paling bawah ni, sell stop je. Dia akan turun collect. Buatlah macam tu lain kali. So, satu setup buy, setup sell pun dah jumpa. So, kena siapa korang nak saya explain? Kalau GJ kita dah GJ saya dah bagi, GJ dah bagi kat tu, dah bagi kat IG story. Goal pun dah bagi kat IG story. IGTV. Faham tak? USD pun dah bagi kat IG story, dekat IGTV. Bitcoin lah, come on lah. Tak payahlah Bitcoin tu. Tak boleh belajar pun. NU Captain cikgu. NU tu saya rasa Euroza. UCAT. Okay, saya pilih lah. Boring lah. Okay. Okay, kita go for goal lah. Jom lah kita goal. Kita study goal lah. Jom. Goal cara saya. My kind of goal. Bagi kita, saya punya pegangan hidup,
Goal saja. Goal saja, jangan jadi market mover. Itu that is my pegangan hidup. Goal saja. Monitor 27 inch ke cikgu. Sekejap Amat daging pula. Okay. Apa dia? Okay, cuma okay. Sekarang kita pergi ke goal weekly, monthly. Kita pergi ke goal. Goal, okay. Contohnya kita backtest minggu lepas. Okay. Minggu lepas kita tengok kita berada kat sini lah. So, sebenarnya Jumaat, Sabtu, Ahad kat sini. Jumaat, Sabtu, Ahad kat sini. So, Isnin buka terus pun Junam. So, of course lah kita kena buat macam saya cakap lah. First kita cari support dan resist. Then, okay. Sekarang ni resistance, support weekly. Big movement weekly. Saya cakap. Big movement. Kena tembus. So, kita mak lah. Kita mak. Kemudian kita ada satu lagi kat sini. So, kita mak. Bila kita dah mak, kita akan pergi ke daily. Okay, sorry. Weekly dulu. Weekly pun tak mak. Okay. First. Okay. Okay. Weekly. Weekly. Okay. First. Okay. Now kita akan pergi ke day. Kita akan pergi ke daily. Bila kita pergi daily, kita tengok. Okay. Jumaat. Khamis, Rabu, Selasa, Isnin. So Isnin kat sini. So last week dia dah bagi tahu. Price, harga, market dah bagi breakout. Last week dia dah bagi tahu yang dia dah pecah weekly. Faham? Berapa besar nak ajar Zul? Sabarlah bodoh. Mak. Dengarlah dulu. Besar kat shadow, sampai shadow je. Mak. Dengar dulu. So dia dah breakout weekly. So bila dah breakout weekly, of course lah kita kena sell dekat resistance. Support dah break, sell dekat resistance. Okay. So ni weekly punya, daily kita tengok kat sini. Nampak? Sini sehalus-halus ni tidak ada second movement. Tak ada second movement. So kita tengok tak ada pun yang boleh dikatakan sebagai satu resistance. Tapi kalau kita pakai big movement, kita ada big movement di area sini. Situ. Rasa kena. Okey, kena. Faham. So ni adalah big movement macam kita cakap. Kalau kita dekat market. So sini dulu big movement tolak. Kena breakout. Faham tak? Kawasan ni tempat kita nak entry. Zone kita. So just fokus pada yang saya suruh ajar, structure movement, big movement tu je. Korang dah boleh buat duit. Faham tak? So sini resistance dia. Faham? So bila sampai sini, simple je. Bila sampai situ, ya Allah. Kita tengok. Faham? Kalau kau nak pakai daily sini pun tak ada masalah juga. Ni, tapi nanti korang tak sharp lah. Macam saya, hari tu saya trade. Honestly, saya trade zone saya ke sini. Saya letak situ. Saya tak berapa yakin kat situ. Tapi okay, tak ada masalah. Makan SL dulu, lepas tu re-entry. Semua orang macam tu, kawan-kawan student saya. Ni ramai-ramai kena SL tu ni. Dah sell, datang balik, sell, baca dengan SL. Tapi semua re-entry balik. Tak ada masalah. So, let's say kita macam trade how I view the market last week. Okay. So kat sini simple je. Last week dia dah bagi tahu kita dia dah sampai zone yang accurate untuk sell.
Faham tak? So kita simple je. Sudah create R S S break retest R sell stop saja. Stop saja. Faham? Stop je. Datang balik kat zone ni yang dulunya weekly breakout tu, faham tak? Ni weekly yang breakout tu, faham tak? Weekly breakout. Jadi macam korang faham kan? Kalau korang faham teknik kotak-kotak kehidupan ni, korang tahu kalau sini dah dulu breakout, dia datang sini balik, kita entry sell tu lah, accurate. So bila datang sini balik, kenapa kita sibuk-sibuk nak buy? Kita kena fokus sell lah sebab kita tahu zone ni zone kotak hitam. Jalan saja. Jalan saja cikgu. Untuk goal pun SL 15 pas 10 pip atau lebih. Untuk goal ni korang kalau saya tak saya jujur cakap goal saya tak pasang SL. Saya jujur cakap goal saya tak pasang SL. Antara saya MC, saya cut loss ataupun saya profit kau-kau. Sebab saya trade betul-betul, saya tunggu betul-betul precise-nya RSS dengan SRR tu je. Kalau salah saya terus cut. Saya ni jujur cakap. Kalau goal memang saya tak entry tanpa RSS ataupun SRR. Faham? So sebab tu saya nak ajar korang malam ni. Sebab saya entry dekat kawasan ni je. Saya entry masa kat sini dan saya entry masa kat sini dan saya entry sini minggu ni lah. Ni cerita minggu ni. Mana lagi? Di sini, di sini, di sini. Faham? So saya betul-betul tunggu benda tu lah. Faham tak? Saya sebab kalau korang nak just nak main-main dapat 20-30 p waktu tutup buat macam main game, korang trade goal ni buat macam main game, memang korang kena ada SL. Memang kena ada SL. Tapi kalau korang nak follow trade goal macam saya, follow direction, makan sekali saya trade goal makan 600, 700, 800 pip. Lepas tu boleh belanja lagi kawan-kawan. Jom kita belanja, jom trade sama-sama. Sebab saya tahu kalau saya tak bagi tahu awal, tak ada siapa mungkin hold pun. Tak ada siapa mungkin hold pun position. Jadi bagusnya juga kan. So nak bagi korang faham lah, jangan trade suka-suka sampai sini trade, sampai situ trade, sampai situ semua benda kau nak trade. Sabar, focus on the real game, on the real. The reason kenapa minggu ni saya banyak trade dekat Discord sebab saya tunjuk focus on the real game. Masuk mana. So sama juga bila kita dah tahu sini kotak sini memang akan valid untuk jatuh lagi sebab kita tengok direction kita. Nak marking price before I create all the pack. Astaghfirullahalazim. Cikgu boleh explain pasal SRR and RSS tak, nak marking price before accurate or lepas accurate? Ini yang dari tadi kau dengar ke tak? Apa yang kau tak dengar je tadi? Amirul Izwan. Apa yang sampai kau tanya soalan bodoh ni? Cikgu boleh explain pasal SRR dan RSS. Apa yang daripada tadi aku explain tak cukup ke? Jawab lah. Cikgu kalau candle bertukar arah tak sampai titik tengah, nak buat apa? Tak payahlah buat apa-apa. Tunggu lah. So, sekali lagi. Kenapa satu lagi, kenapa boleh tahu macam kenapa kita boleh tahu nak determine macam mana kita boleh tahu dia nak pergi jauh, simple je guys. Ya Allah. Kita lancar balik. Okey. Kita dah tahu bila dia dah break ni, dia dah retest ni. Of course lah dia kena sampai sini betul tak? Of course lah dia kena sampai sini. So, buat apalah bila korang tahu sini retest, buat apalah korang nak cuba nak buy kat sini. Biarkan dia dah break. Fokus sell. Fokus sell. Faham tak? Sekarang ni dekat daily kita tengok dekat tadi dekat H4 bila kita tengok bila masuk zone sini simple je. Ni nampak tak? Ni big movement kan.
Ni big movement yang valid. Masuk big movement yang valid, kena break. Kena break. Masuk accurate. So, malu. Ni kan big movement accurate kan, yang valid. Dia dah break. Masuk balik. Apalah susah korang. Atas tu accurate. Mana ni? Atas ni accurate. Atas ni accurate. So korang pakai je RS S ni. R, mana S korang ni? S. Mana lagi? S terdekat ni. S. So dia tak dapat break pun. Semua S korang. So dia akan retest R. Simple. Entry lah. Entry saja. Entry balik. Entry je. Faham tak? Sekiranya kalau korang kata takut entry ni pun berapa je. Ya Allah. Ya Allah. Entry je. Entry je. Ni memang nak jatuh junam. Faham? So, ni saya entry. That is why I entry. Lepas tu, sini. Kenapa kita entry? Okay. Korang simple je. Okay. Dia masuk sini, dia break. Ni zone weekly. Ni. Ni zone weekly. So, kita tengok zone weekly ni. Kalau kita pakai line chart, kita tengok H1 lah. For instance. Okay, kita tengok. Okay. Simple je. Dia masuk zone ni. Dia masuk zone ni. Zone weekly ni. Dia bagi breakout. Dia bagi breakout. Dia bagi breakout sebab ni big movement. Big movement. Dia bagi breakout. Apa lagi? Kita sell lah atas ni. Kita sell. Kita ready sell atas ni. Saya pun sell atas tu. Sampai kawasan tu. Kawasan ni saya sell. Dekat sini boleh tengok lower time frame. Mana? Lepas itu. Ni. Dah breakout. Ni. Dah breakout. Sudah breakout. Pergi je lower time frame. Ready untuk re-entry. Carilah korang mana ni. Moment. Second moment. Aku entry sini. Entry. Ni kalau korang nak cut loss, aku tak tahu nak jawab apa lah. Sebab yang penting korang dapat direction je guys. Tolong lah. Goal. Yang penting korang dapat direction je. Ni aku entry. Lepas tu ada lagi. Aku entry di sini. Di sini. Reason ala-ala dia dah break. Dia jatuh lah. Dia wajib jatuh. Tapi kat sini buy ni terlepas lah. Terlepas. Sebab Allah surfing dia terus jatuh. But then suddenly dia break out. Dan dia reject terus. So rumusan accurate, breakout, accurate lagi. Kemudian dia bagi breakout sini. Saya entry sini lagi last. Pagi-pagi. Ini jatuh. So goal sangat simple. Macam sekarang kalau bagi saya untuk next week goal biar dia buat kerja. Saya masih saya anggap saya punya target goal ni memang akan sideways sikit dalam ni. Bukan main ni. Seminggu, 2 minggu. Lepas tu dia akan jatuh juga. Depends lah. Kalau dia break, sampai sini lah. Sini je boleh pergi. Sebab ni weekly kan. Tapi for now memang nampak lah. Dekat line chart pun dah break. Line chart pun dah break. So dia akan macam tu. Waktu lama lah. Mungkin seminggu, 2 minggu. Baru dia akan sambung jatuh ni. Jatuh. Saya target goal. Jatuh. Ni paling bawah. Ni paling bawah ni. Sebab apa? Simple je. Banyak kali lah saya baptise, saya cuba. Ramai orang sekarang kat Instagram tengah bagi tahu goal. Mungkin sanalah bagi nombor. Masing-masing bagi nombor ramalan sendiri masing-masing lah. Betul tak? Masing-masing bagi ramalan mereka masing-masing. Saya punya ramalan simple. Ramalan saya sini. Sebab saya berpegang 100%.
pada ini. So kita ada satu, nak tahu benda ni macam ni, simple je. Ada resistance yang valid, yang ni break, kita ambil. So sini sama, ada resistance yang valid, sini break, saya akan tunggu gold sampai sini, saya akan buy full margin. Tapi kita tak tahu betul ke tidak. Tapi bagi saya simple je. Price will always repeat itself. Bermaksud dia akan ulang je benda yang sama dia buat ulang-ulang. Dan saya yakin kali ni inilah nombor saya. Kalau korang selalu tertanya-tanya, ni nombor saya. Nombor saya untuk gold dia jatuh sampai mana. So for now fokus lah. Kalau nak backtest pun bagi saya tak suka sangat nak backtest tau. Saya suka fokus pada macam korang start je hari Isnin korang dengan marking zone weekly korang, and then pergi ke daily cari zone balik. Sebab kalau korang nak backtest, simple je nak backtest ni. Korang kena cuba dekat Isnin buka. So sekarang kita tahu lah, kita sekarang ni kita tak boleh marking sebab kita nak tahu goal ni ataupun currency lain. Isnin pagi diorang macam mana, diorang ke sini ke, diorang ke sini ke, kita tak tahu benda tu. So sekarang ni kita nak tengok diorang jatuh ke mana. So kalau pagi-pagi kita nampak dia dah market, dia dah ke sini, so kita tahu okay, sekarang ini kau punya resistance, sini akan jadi support. So tahu lah kalau dia sampai sini dia akan mati sini balik, baru jatuh balik, okay, main lagi dalam-dalam ni sampailah dia meletup ke apa ke, we don't know. Lebihkan mencuba lah, janganlah korang hari-hari tukar. Jangan hari-hari tukar, janganlah korang hari-hari tukar. Jangan hari-hari tukar. Dah ada weekly, daily, nampak sini. Ni dah weekly, ni daily. Contohnya tadi kat weekly dah break. Betul lah. Kat weekly dah nampak break. Okay, weekly punya dah nampak break. Line chart dah tembus. So bila kita pergi daily, kita tengok daily punya kat sini. So kita pergi ambil dulu. So kalau kita tengok, okay, now daily punya pun sudah tembus. So saya memang yakin insyaAllah dia turun. Tapi kita tak tahu bagaimanalah cara dia nak datang turun tu kan. But for me, dia akan turun. Possibly saya target paling atas dia boleh naik. Possibly saya target dekat sini. Saya akan target situ. So mungkin dia dah kira dah touch. I don't know. But depends lah macam mana. Saya akan target sini. Lepas tu dia akan turun lagi sekali. Faham? Lepas tu kita tunggulah. Trade. Goal senang. Korang nak belajar. Tapi korang janganlah lupa follow line chart daripada weekly. So bila korang nak tahu macam mana nak scalping goal ke apa, saya honestly saya tak boleh nasihat benda tu. Saya memang bukan cara saya trading. Nampak ni rembat, nampak tu rembat, bukan cara saya betul-betul. Saya nak ajar korang cara nak baca macam mana harga tu bergerak. So nak macam mana harga tu bergerak macam ni lah, kena tengok daripada weekly, daily, nak kena tengok daripada batu pergi ke H4, H1 sekian, so on. Macam sekarang ke H4 kita tengok memang tak ada setup sangat, dia memang tengah retracement. Sebab kalau dia rally, dia akan rally kuat. Faham? Kalau dia rally, dia akan pacak kalau dia accurate kuatnya. Sekarang dia tak ada, dia masih macam slow. Dia memang mencari satu point tu, dia reverse jatuh lagi. So tak ada benda dah saya nak explain lebih daripada ini sebab ni betul, ni je cara saya trade. Dan alhamdulillah cara saya trade ni tak pernah mengecewakan saya lah. So yeah, that's about it. EU boleh tak cikgu? EU tu dah bagilah dekat HGTV guys. Okay, untuk webinar saya rasa dah habis lah. Tak ada apa saya nak explain. GU boleh tak cikgu? Sama je GU dengan GJ tu. Faham tak? Aeronaut ke apa. Tak ada apa-apa dah. Sekarang ni dia simple dia guys. Dia macam ni. Okay. Dia macam ni.
Kalau korang kan, okay, macam ni. Yang pentingnya korang ni, korang jangan backtest lalu, jangan backtest 24 jam tapi tak cuba. Ini juga nak. Jangan ingat lagi banyak backtest, lagi power. Backtest bagi saya, backtest hanyalah untuk sharpkan first SOP kita. Jangan ingat lagi banyak test, lagi power. Backtest hanyalah untuk sharpkan first SOP kita. Entry mesti dengan latihan. Faham So, memang korang tak boleh kalau korang expect korang backtest 24 jam tapi korang tak nak cuba. Lepas tu korang expect korang macam backtest seminggu 24 jam. Lepas tu trading dalam masa dalam tempoh seminggu tu, backtest korang trade sekali je. Lepas tu dah sekali, lepas tu gagal. Dah lah trade sekali je seminggu, lepas tu gagal. So bagi saya tu wrong lah, salah. Kita kena banyak mencuba supaya yang backtest bagi saya yang bagus. Apa yang saya selalu backtest, oh betul ke zone ni untuk kita mark, betul ke zone ni untuk kita mark, betul ke zone ni untuk mark. Selain daripada tu, untuk entry pengalaman, backtest ni betul untuk cari zone je. Okay, dia akan sampai sini, okay, dia sampai sini. Tapi untuk entry pengalaman. Betul. Untuk entry mesti pengalaman. Saya tak boleh nak kalau korang minta saya backtest malam ni sampai pukul 8 pagi esok pun tak ada guna, because saya macam cakap, korang nak signal pun saya kena tunggu market Isnin macam mana, sebab mungkin tiba-tiba pukul boleh pecah terus bawah, mungkin dia sampai sini terus jatuh, mungkin terus baca. Kena bagi tahu Isnin ni direction macam mana. So backtest pun sama je. Itu tak penting. Yang pentingnya is kita hanya backtest ni, macam saya cakap, backtest untuk first SOP, dan first SOP kita is identify valid big movement. Sekadar tu saja, identify valid big movement saja. Lepas ni dah dapat join VIP Ustaz kan cikgu syarat dia itu? Bukan. Okey, sekarang ni kelas habis. Sekarang ni dia sini. Ilmu dah ada. Jadi bila ilmu dah ada, korang pun, saya yakin out of 400 500 orang dalam ni pun, let's say ada 200 orang student baru. Yang lain ni ramai student-student yang sedia ada. So macam let's say out of 200 person, saya tahu yang betul-betul dedicated mungkin hanya 60 ataupun 70 orang je. So mungkin yang lain tu, yang 130 orang tu, diorang sebab diorang orang tua ataupun diorang banyak masalah hidup tertekan, jadi diorang tak boleh nak fokus. Jadi apa tujuan Ustaz, tujuan Sultan, Empire FX, Tompel, apa semua tu, tujuan diorang dengan Deknon ni adalah untuk guide korang lah. Guide korang untuk trading. Guide korang. Maksudnya ada perpecahan lah. Tapi syaratnya kena belajar dengan saya dulu lah. Lepas tu kita pecah. So tujuan untuk syarat-syarat untuk join Ustaz, simple je. Dengan duit deposit yang saya dah sponsor $100 bonus tu, dan juga deposit korang yang korang deposit $100 tu, minggu ni, minggu depan, follow signal Ustaz dengan penuh semat, dengan penuh pandai, dengan money management yang smart. Nanti Ustaz akan guide, Sultan akan guide, Topel akan guide sesiapa yang dapat grow account extra diorang daripada $50, daripada $100 mereka deposit tu, dapat grow jadi $500. 200 orang pertama akan join Ustaz. Macam mana kita nak check? Nanti dia akan PM admin akan tapis siapa yang dah dapat 200, siapa-siapa yang dah join, siapa-siapa yang dah hit target kita, baru dia akan dapat masuk ke dalam VIP Ustaz. Sebab kita nak create
orang-orang berjaya. Jadi kita nak tapis orang yang kualiti dan orang-orang yang betul-betul bertekad untuk berjaya. Kita tak nak orang yang miskin, waktu dia memalas, dia bagi tahu cerita sedih, dia nak ubah kehidupan dia, tapi dia tak nak belajar trading pun, dia nak cepat dari Cina. No. Kami nak betul-betul trader yang nak meningkatkan mutu kualiti trading dia orang dan juga dia orang punya income. Yang bukan yang tak ada akaun ekstra wajib pakai akaun ekstra dahulu baru boleh join. Tak ada akaun ekstra tak boleh join siapa-siapa pun di bawah Underground Kings tu je. So jap, ni dah macam banyak merepek. Okay, saya stop jap recording.